Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Okay, baik. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi untuk sekian kalinya. Dan insyaAllah minggu ini adalah minggu terakhir kita punya kuliah. Dan kita berada dalam tajuk-tajuk terakhir dalam HIS 213, Sumber Perundangan Islam. So daripada awal pertengahan semester saya telah mengambil alih. Kita bermula dengan subjek istihsan, istishab kan. Masalihul Mursalah, Saddu Zari'ah, Syar'u Man Qablana, Uruf dan Qaulus Sahabi dan sebagainya. Dan ini adalah tajuk-tajuk terakhir mengenai ijtihad yang kita bincangkan pada petang ini, mengenai ijtihad, dan juga taklid. So 3 tajuk yang tidaklah begitu panjang, yang agak ringkas, tapi kita cuba bincangkan. Ijtihad. Perkataan ijtihad ni memang selalu kita biasa dengar lah kan. Ulama ataupun mujtahid. Mesti kita dengar mujtahid. So ijtihad. Jadi ijtihad itu dari sudut bahasanya kita boleh melihat dia sebagai suatu bentuk usaha yang bersungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan ijtahada at-talibu, seorang pelajar itu dia berusaha bersungguh-sungguh. Dia bukan sekadar berusaha, tapi ijtihada ataupun ijtihad itu merupakan sebagai suatu usaha yang bersangatan, yang sangat-sangat bersungguh-sungguh. So dari perkataan itu datang istilah mujtahid. Orang yang bersungguh-sungguh, yang berusaha sehabis upaya di dalam mengeluarkan hukum hakam syariah melalui jalan istinbat. So ijtihad itu satu perkara yang lain, istinbat itu satu perkara yang lain. Ijtihad itu merupakan suatu usaha yang pengerahan seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam hukum hakam syarak, dalam sumber perundangan Islam. Dia ada pengetahuan itu, dan dia bersekat itu dia mengerahkan sehabis upaya untuk mengetahui hukum hakam satu itu melalui jalan istinbat. Istinbat ni maksudnya adalah dia meneliti dalil-dalil yang ada dan cuba mengaitkan dalil-dalil tersebut dengan masalah yang sedang dia bincangkan. Itu maksudnya istinbat. Baik. So melalui takrif ini kita tahu bahawa ijtihad itu adalah pengerahan usaha sehabis mungkin, sehingga kan merasa tidak lagi kemampuan melebihinya, macam saya sebut tadi lah. Okay. Yang kedua, individu yang mengerahkan usaha tersebut hendaklah seorang mujtahid. Tidak orang yang nak berijtihad ni, orang yang memiliki kelayakan untuk berijtihad. Kalau nak menjadi doktor, mestilah orang tersebut mempunyai kelayakan untuk melakukan operasi perubatan. Kan, kalau nak membuat planning bangunan, mestilah orang tu mempunyai ilmu-ilmu yang mencukupi untuk membuat planning bangunan tadi. Kan? Begitu juga dengan ijtihad, dengan mujtahid. Mestilah orang itu orang yang mempunyai kelayakan sebagai seorang yang boleh berijtihad. Kalau orang biasa, itu tak kita tak payah. Itu kita sebut sebagai pandangan. Itu pandangan dia. Tapi kalau itu ijtihad dia, maka kita tahu bahawa itu dikeluarkan oleh seorang mujtahid, bukan sebarangan orang yang mengeluarkan perkara tersebut. Dan pengerahan usaha adalah dilakukan untuk mengetahui hukum hakam syariah. Dia bukan untuk saja-saja, bukan untuk sendiri, bukan untuk apa-apa. Dia mesti, pengerahan usaha itu mestilah tujuannya untuk mengetahui adakah sesuatu perkara itu adalah sunat, ada harus, ataupun adalah wajib, ataupun adalah haram untuk dilakukan. So yang kaitan dengan 5 tadi itulah. Dan yang terakhir, mengetahui hukum hakam syariah
hendaklah melalui jalan istinbat daripada dalil-dalil. Kan, mestilah dia bersandarkan kepada dalil. Tak boleh kata, saya berijtihad, perkara ini adalah harus. Berdasarkan apa kamu ijtihad ia adalah harus? Saya rasa-rasa lah. Tak boleh. So dia mesti kata ia harus, apa dalil yang kita gunakan? Kan? Adakah digunakan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas ataupun menggunakan istishab atau istihsan atau sebagainya. Okey? So mestilah menggunakan dalil-dalil. Tak boleh saja-saja. Saya rasa pasal apa? Saya rasa dia macam dia rasa macam okeylah kalau kita katakan dia tu harus. Kan? So tak boleh macam tu. Dia mesti bersandarkan kepada suatu hujah, iaitu dalil yang mencukupi. Okay. Baik, kelaikan. Siapa tu layak nak menjadi mujtahid tadi ni? Kan? Pertama sekali syarat dia mestilah orang tu dia mahir dalam bahasa Arab. Mahir dalam bahasa Arab. Jadi orang yang tak mahir bahasa Arab, dia tak boleh berijtihad. Kenapa? Sebabnya Al-Quran dan hadis itu diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi itu kalau guna terjemahan, samalah. Kan dapat kita tahu maksud dia juga. Tak sama. Siapa kata ayat bahasa Arab ni kalau kita guna terjemahan dia tu sama? Tak sama. Contoh saya bagi. Satu perkataan ba, ra. Kan? Perkataan ba dan kan, kita bubuh ba tu baris atas, kan, kita bubuh baris atas jadi barun. Barun tu maksudnya apa? Barun tu maksudnya daratan. Kita bubuh baris depan dekat ba tu burun, kan, maksudnya tepung. Kebuh baris bawah jadi birrun, maksudnya apa? Kebaikan. Sama, ubah baris je, atas, depan, bawah, maksudnya lain terus, kan? Maksudnya lah lain terus, kan? Jadi tu kena mahir bahasa Arab. Kita tahu setiap perkataan itu apa merujuk kepada apa, kan? Kalau ulama pondok dulu dia kata, kalau mengaji kitab lama-lama, kan, kitab lama-lama, siapa pernah tengok lah, kan, kita akan lalu dekat orang panggil apa ni, imbuhan, kan, nya tu kembali kepada siapa, kita bercerita, kan, imbuhan ni kembali kepada siapa, kan, A ke B ke, kepada siapa, kita kena tahu bahasa Arab, kan. Okey. Kalau tak tahu, tak boleh untuk berijtihad. Pasal apa? Dia tak boleh nak baca dalil. Dalil tu dia tak boleh nak baca. Lepas tu dia tak boleh nak berijtihad. Yang kedua, mahir mengenai Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ni ada lebih kurang 500 ayat mengenai ayatul ahkam. Ayat-ayat yang menceritakan tentang hukum hakam. So dalam Al-Quran banyak cerita lah. Ada mengenai qasas, mengenai umat-umat terdahulu, mengenai syurga, mengenai neraka, mengenai kiamat dan sebagainya. Dan di antaranya itu ada 500 ayat yang menceritakan secara jelas mengenai hukum hakam Islam. Maka yang ni kena kuasai dulu. Kena kuasai ayatul ahkam ini dan juga ayat-ayat yang lain. Mahir mengenai hadis. Kan? Ini pun penting. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak tahu dalil yang kita pegang itu adalah dalil yang sahih ke, dalil yang dhaif ke. Kalau dhaif adakah dhaif itu diterima ataupun dhaif itu jenis yang tak boleh diterima. Semua hadis-hadis itu adalah mutawatir ataupun hadis yang mutawatir ni hadis yang tak boleh ditolak. Maksudnya setiap ia diriwayatkan oleh ramai orang daripada ramai orang kepada Nabi SAW. Jadi mustahil ia merupakan suatu yang didustai, maka dia itu kita panggil sebagai dalil yang paling kuat sekali. Itu hadis yang mutawatirah. Hadis mutawatirah, kan? Hadis yang mutawatir. Kita tahulah ada yang tak boleh ditolak, hadis-hadis yang kita boleh ketepikannya sekiranya ada sesuatu yang bercanggahan dengan perkara tersebut. Kan kadang-kadang ada hadis
yang mana kita seolah-olah secara dasarnya kita tengok dia saling bercanggahan antara satu sama yang lain. Kan? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, orang tanya ada apa ni, ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling besar? Kan? Maka Nabi SAW jawab pada dia, birrul walidain. Kan? Buat baik kepada ibu bapa. Dalam setengah keadaan yang lain ada orang lain, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling baik? Nabi jawab apa? Sabar. Yang buat baik pada ibu bapa, yang ni kena sabar. Kan? So dia tak sama lah pasal sebab soalannya sama. Jawapannya tak sama. Jadi seolah-olah dia sesuatu yang bercanggahan. Sebenarnya tidak. Kan? So ada dia punya penjelasan dia. Mengapa Nabi berjawab itu lain dan lain. So kita tahulah kemudian urut hadis. Sebab diturunkan hadis tersebut kena tahu. Supaya kita boleh memahami adakah kita menggunakan hadis itu dalam konteks yang betul. Menggunakan hadis itu dalam konteks yang betul. Banyak kita melihat cerita-cerita orang salah petik konteks. Salah memetik konteks, maka dia menjadikan manusia itu jauh daripada Islam. Daripada Islam. Kena tahulah konteks hadis itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dan mengetahui kaedah-kaedah tarjih di antara dua hadis. Kan? Bagaimana kita nak mentarjihkan dua hadis? Ya? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam keadaan-keadaan yang berlainan. Tarjih ni maksudnya apa? Mana hadis yang kita nak dahulukan daripada hadis yang lain. Kan? Kalau kata sahih, kan? Sama-sama sahih, tetapi dia bercanggahan. Kita nak pegang yang mana? So itu maksudnya tarjih. So kita boleh suka-suka kita saya pilih yang ni kan, yang nampak ni macam okey sikit. Tak boleh lah macam tu. Kan? Tak kena. So kita nak tarjih, kita mesti kena ada ilmu mengenai tarjih. Dan apa alasan kita nak mentarjihkan hadis ini daripada hadis yang lain? So kena mahir mengenai tarjih ilmu hadis. So kena menguasai. Sehingga kan pada suatu ketika disebutkan kisah mengenai Imam Ahmad bin Hanbal. Orang tanya dia, wahai Imam, kan berapa ribu hadis kita nak kena hafal ni kalau kita nak berijtihad ni, kalau kita nak mengeluarkan fatwa ni, berapa ilmu hadis yang berapa jumlah hadis yang patutnya kita hafal? Kan? Maka orang pun tekalah kan, 10,000, 100,000, kan, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, kan, 500,000 hadis. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata kalau 500,000 hadis dia hafal, maka mungkin dia boleh melakukan ijtihad. 500,000 kan, kena hafal. Orang dulu dia tak ada macam dah ni. Kan kita dah ni boleh komputer kan. Ulama dulu perlu hafal kurang-kurangnya 500,000 hadis untuk membolehkan mereka mengeluarkan pandangan. Dan diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis-hadis yang sahih pun dia hafal, yang dhaif pun dia hafal, yang palsu pun dia hafal, dan dia mengetahui martabat setiap hadis tersebut. Kita kena tahulah bermahir mengenai hadis. Kemudian mahir mengenai usul fiqh. Yang ni yang kita duk belajar ni. Yang kita duk mengaji daripada semester pertama sampai semester yang ke-14 ni. Ini merupakan salah satu syarat seorang itu berijtihad, kan. So banyak lagi syarat yang kena tahu. Yang kena mengaji. Nak kata mujtahid tu, ilmu usul fiqh ni salah satu ilmu saja. Yang kita duk mengaji ni baru cabang kecil saja daripada cabang ilmu mujtahid, cabang ilmu ijtihad tadi. Kan? Betul kita nak mengaji macam mana kita nak istinbat hukum, kita nak menggunakan Al-Quran ke, hadis ke, kita nak menggunakan qiyas, bagaimana kita nak melaksanakan qiyas tadi. Kan? Kalau ada qiyas dan istihsan, bagaimana kita nak mendahulukan qiyas dan juga istihsan tadi. Bila kita nak berpaling daripada qiyas dan mengamal dengan istihsan. Kan? Kalau dalam perkara-perkara yang tidak ada dalil yang jelas, bagaimana kita nak mengaplikasikan istishab, kan, al-aslu fi syai' al-ibahah. Kan? Begitu dengan huruf dan sebagainya. Okey. Dalam usul fiqh dia ada
dia ada cara macam mana kita nak membaca dalil-dalil itu tadi. So kena tahulah. Dan sebenarnya ilmu usul fiqh yang kita belajar ni adalah bahagian pertama. Kan? Ilmu usul fiqh ni terbahagi kepada dua bahagian. Yang kita belajar 14 minggu ini adalah bahagian yang pertama. Dia beginner punya. Dia punya ilmu tu beginner. Tapi dia ada advance in usul fiqh. Bahagian yang kedua. Yang itu kita tak belajar. Yang itu kita tak belajar. USM lah. PU itu orang-orang yang mendalami dalam bidang usul fiqh dia akan mengaji yang tu. Kan? Bagaimana nak membaca dalil? Dalil-dalil. Kita baca ayat Quran ni kita nak tahu dalil ini merujuk kepada apa? Adakah ia merupakan suatu ayat suruhan ataupun ayat yang bukan berbentuk suruhan? Kena tahu punya wajhud dalalah dia tadi kita nak membaca. Wajah pendalilan dia tu. Kan? So kita nak membaca pula subut dalalah. Kan? Dia punya pensabitan sesuatu dalil itu. So kita kena tahu yang tu. So apa yang kita mengaji ni sebahagian kecil, sebahagian daripada ilmu usul fiqh. So tak habis sebenarnya. Kan? Dia ada satu bahagian advance usul fiqh yang kita tak mengaji. Yang kemudiannya mengetahui hukum ahkam ijma'. Kita kena tahulah apa yang telah diijma'kan oleh para ulama supaya kita tidak mengeluarkan satu pandangan yang bercanggahan dengan para ijma' yang telah ulama ijma'kan. Maqasid ni penting sebab apa? Maqasid ini penting untuk kita menilai adakah pandangan yang kita buat itu adalah pandangan yang tepat, pandangan yang betul. Kan? Sebab syariat itu datang untuk menjaga maqasid yang 5. Jangan kita merosakkan salah satu maqasid ini, maka ia menunjukkan bahawa pandangan kita itu tak diterima. Pandangan itu salah. Kan? Maqasid syarak mestilah menjaga nyawa. Kan? Menjaga agama. Jaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga maruah. Kan? Kalau pandangan kita mengatakan sesuatu itu adalah harus, tetapi dia merosakkan salah satu maqasid syarak tadi, maka kita tahu bahawa ia satu pandangan yang salah. Sebab itu kita kena faham mengenai maqasid syarak. Matlamat pensyariatan maksudnya. So itulah 6 perkara yang perlu diketahui oleh orang yang ingin bergelar sebagai mujtahid. Kan? Orang yang ingin mendalami, nak berijtihad, dia kena mahir. 6 ilmu yang utama inilah. Sekurang-kurangnya. Mahir mengenai, kita ulang balik, mahir mengenai bahasa Arab. Tahu bahasa Arab. Mahir mengenai Quran. Mahir mengenai hadis. Mahir mengenai usul fiqh. Kan? Mahir mengenai hukum ahkam ijma' dan juga mahir mengenai maqasid syariah. Okey. So jelas yang tu. Jelas yang tu. Okey, kemudian kita beralih kepada perkara yang harus menerima ijtihad dan perkara yang tidak harus menerima ijtihad. Dan ada perkara-perkara yang boleh berijtihad dan ada perkara yang tidak sepatutnya kita berijtihad dalam perkara tersebut. Tahu yang tu, kan? Jadi perkara yang terdapat dalil qat'i yang tidak terdapat pencanggahan padanya tidak boleh berijtihad. Saya nak kata contohnya apa? Contohnya kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, Allah sebut dalam Quran. Kan difardukan kepada kamu puasa seperti mana difardukan kepada orang-orang sebelum kamu. Lepas tu kita kata saya nak berijtihad dalam bab ini. Kan kita pun katalah tiba tu maksudnya mungkin digalakkan. Kita kata macam tu. Kan? So kita nak ijtihad tak boleh. Pasal apa? Perkara itu telah menjadi qat'i. Dan dalil itu bersifat qat'i yang tidak ada pencanggahan. Tak ada orang bercanggah dah. Kewajipan puasa, kewajipan solat, kan? Saya rasa solat itu hanya wajib 2 kali sehari. Pasal apa? Saya baca Al-Quran, ayat dia begini. So pandangan saya, solat 2 hari saja sekali sehari. Dia cuba berijtihad. So benda ni tak boleh. Benda ini adalah satu dalil qat'i yang tidak ada pencanggahan padanya. Kan? Pengharaman arak, pengharaman zina. Saya rasa zina dah tak relevan. Sebab apa?
Dan ni orang semua dah tak hirau pasal maruah. Kan? Maruah itu bukan lagi satu perkara yang dititikkan oleh manusia. Saya rasa saya nak ijtihad dapat perzinaan ni. Tak boleh. Pasal apa? Zina itu haram. Kan? Maka hukumnya jelas dalam Quran adalah haram. Tak boleh seorang tu nak berijtihad. Cuba nak kata zina ni mungkin makruh saja. Kot zaman lah ni dulu ya dah haram. Lah ni mungkin makruh. Kan? Pasal apa? Kita tengok semua apa ni dekat tepi jalan semua orang buat tak ada apa, tak orang tak heran pun. Ya, walaupun begitu ya dalil yang qat'i tidak boleh seorang untuk berijtihad dalam perkara tersebut. Yang dibolehkan berijtihad adalah dalil-dalil yang zanni. Sama ada dari sudut subut dia ataupun dari subut dalalah. Maka boleh berijtihad dalam perkara tersebut. Dalil yang zon. Contohnya apa? Dalil bila Allah SWT firman dalam mengenai apa ni batalnya wuduk, la mastum nisa, kan dia sebutkan. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Kan apabila kamu la mastumun nisa, menyentuh wanita, kan la masa yulamisu mulamasatan, kan sentuh. Jadi dalam sentuh ni dia bersifat az-zanni dalalah. Pasal apa? Sebab sentuh itu ada ulama mentafsirkan dia sebagai jima' dan ada ulama mentafsirkan dia sebagai sentuh lah. Sentuh macam ni kan. Kulit ke kulit sentuh. Kan ada tak sentuh itu maksudnya sebagai suatu perkataan ibarat, kan yang menunjukkan kepada jima' tadi. Kan? Itu bersifat zon. Bersifat zon dalalah. Kan? Okey. Contoh yang qat'i, riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kan, riba tu haram. Allah sebut dah. Allah mengharamkan riba. Tak boleh, benda tu qat'i. Tak boleh kata. Saya rasa riba tak haram kot. Pasal kalau haram kata, macam mana orang nak beli kereta? Macam mana orang nak beli rumah apa semua? Kan? Tak logik lah riba tu haram. Wah, kan? Tapi tu macam mana kepentingan pemodal nak agak untung daripada dia punya wang dia, duit dia. Kan? Saya rasa tak, saya nak ijtihad. Mungkin adalah hukum dia adalah harus kot. Zaman lah ni riba, kalau tak ada riba habis pakat semua orang naik basikal je. Kan? Dia cuba ijtihad tak boleh. Kan? Perkara yang tu qat'i. Allah sebut dalam Quran jelas haram riba. Maka ia diharamkan sampai hari kiamat. So perkara yang bersifat zon, maka dia boleh menerima ijtihad. Okey, sesuatu yang bersifat zon. Ataupun zon zon itu tadi sebab dalalah zon itu bersifat subut. Kan? Subut contohnya macam apa bersisih mengenai doa qunut. Kan? Doa qunut. Jadi ada ulama mengatakan hadis doa qunut itu hadis yang lemah. Kan ada ulama mengatakan hadis doa qunut itu boleh diterima untuk sebagai kita meletakkan doa qunut itu sebagai sunat muakkadah. Itu dalil-dalil yang bersifat zon. Maksudnya dia mungkin lemah, dia mungkin kuat. Dia mungkin lemah tapi dia boleh dikuatkan dengan dalil yang lain. Ataupun dia mungkin lemah tu tak boleh dikuatkan dengan dalil yang lain. Maka itu disebut sebagai subut dia bersifat zanni. Maka kita boleh berijtihad dalam perkara-perkara tersebut. Dan juga perkara-perkara yang barulah yang tidak ada. Perkara yang tidak wujud pada zaman tasyri', pada zaman dahulu. Tapi tiba-tiba ada sekarang ni. Kan? Ni pakat manusia nak pergi colonize planet Marikh pula kan. Ada colonize planet Marikh. Mungkin satu manusia akan duduk di planet mana nak tahu kan. Jadi mungkin itu adalah satu perkara yang baru kan. Yang perlu kita ijtihad. Sembayang dekat ISS, International Space Station kan. Satu perkara yang baru tak wujud zaman dulu. Jadi kita kena mengeluarkan pandangan. Boleh berijtihad dalam perkara-perkara tersebut. Okey. Okay, jelas mengenai ijtihad. Kita habis dah, selesai dah mengenai ijtihad. Kemudian kita masuk kepada taklid. Ya. So, taklid itu apa? Taklid itu maksudnya
rantai. Qallada, rantai. Qallada yuqallidu taqlidan. Daripada perkataan rantai. Jadi apa maksudnya rantai? Ini taklid ini maksudnya rantai. Maksud seorang itu dirantai dengan pandangan orang lain. Dia kira ikut je kan. Amirah Hasan, mudah-mudahan Allah memberi pengampunan dan memberikan kebaikan kepada arwah lah. Kita doa-doakan. Okey, kita sambung sikit lagi. Jadi orang yang dirantai pemikiran dia daripada pandangan seseorang. Ya. Sebab tu orang taklid ni dia tak kira apa. Dia kata apa hukumnya? Hukumnya harus. Okey, kita follow. Kan? Apa hukumnya? Haram. Okey, kita follow, kita tinggal. Apa hukumnya? Hukumnya wajib. Okey, kita follow, kita buat. Itu maksudnya taklid. Kan orang yang kira duk follow orang lain ni kan. Kalau tengok dia followers dia ramai, orang banyak ikut dia. Dia banyak follow orang. Dia taklid lah tu. Kan? Banyak followers. Okey. So orang yang duk follow ikut apa orang tu kata ya, itu maksudnya orang tu taklid. Jadi taklid itu adalah menerima pandangan seorang tanpa mengetahui hujah atau kekuatannya. Dia tak tahu pun kalau kata haram, benda ni haram ni. Okey, kita follow haram. Pasal apa haram? Tak tahu lah. Ustaz tu kata haram, saya pun ikutlah. Itu maksud taklid. Dia tak tahu pun pasal apa benda tu haram. Apa hujah dia, apa dalil dia mengatakan perkara tu haram. Dia tak tahu pun. Dia kata haram, okey haram. Harus. Saya tak tahu ustaz tu kata harus, saya ikut je. Itu taklid. Dia tak tahu pun pasal apa. Pada asalnya taklid ni perbuatan yang tercela. Kerana kita mengikut tanpa hujah dan dalil itu boleh membawa kepada taksub. Boleh membawa kepada macam apa ni ayah pen lah. Pergi buat ayah pen taksub. Minum ayak pun minum ayak basuhan kaki kan, sujud dekat ayah pen tadi sebab taksub. Dia kata guru dia. Kan? Dia tak tahu pun pasal apa. Kan? Orang buat, kita pun buat sama. Kan? Pasal apa orang buat, tak tahu orang lain buat, aku pun buat lah. Itu taksub tu. Kan? Benda ni tak boleh. Takkan tak boleh kot. Aku duk buat benda ni lama lah. Ni pandai-pandai je. Kan? Dia tak terima pandangan orang lain. Itu boleh membawa kepada taksub. Sebab tu taklid itu asalnya tercela kerana ia boleh membawa kepada taksub yang berlebihan. Okay? Namun ulama berselisih pandangan mengenai hukum bertaklid ni kepada bahawa pandangan. Yang pertama sekali ada ulama yang mengatakan taklid itu haram. Maka wajib bagi setiap mukallaf itu untuk mempelajari ilmu syariah, kena pergi mengaji. Dah masuklah kelas-kelas pengajian untuk belajar mengenai hukum ahkam syarak. Pandangan yang kedua mengatakan taklid itu harus secara mutlak. Orang awam pun boleh taklid, mujtahid pun boleh taklid. Tak kira dah dia ada ilmu pun dia boleh taklid, dia tak ada ilmu pun dia boleh taklid juga. Kan? Dan pandangan yang ketiga ini pandangan yang lebih sederhana, mengatakan bahawa taklid itu harus bagi orang awam, kan, dan haram bagi mujtahid. Jadi pandangan dia adalah yang lebih tepat. Kenapa? Kerana Allah mengarahkan manusia untuk mengikuti Allah dan Rasul. Kan? Allah wa rasula la'allakum turhamun. Ikutlah Allah dan Rasul. Jadi bagi orang yang ada kemampuan untuk mengikut Allah dan Rasul, untuk mengikut Al-Quran dan hadis, bagi dia berijtihad kalau dia ada kemampuan. Kemampuan apa? Ilmu tadi dah. Mahir mengenai Al-Quran, mahir mengenai bahasa Arab, mahir mengenai hadis, mahir mengenai maqasid syarak dan sebagainya tu. Itu kemampuan dia. Kan? Namun kalau Allah juga berkata dalam Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Was'alu ahla dzikr, dan tanyalah kepada orang-orang tahu. Jadi berdasarkan ini, pandangan ketiga ini lebih sederhana lah. Kan? Jadi orang yang mampu boleh bertaklid. Orang yang mampu jangan pandai-pandai taklid. Jangan pandai-pandai ijtihad. Orang yang mampu kena ijtihad. Yang tak mampu jangan ijtihad, bertaklidlah kepada mujtahid yang terdekat dengan kita dan terdekat dengan kebenaran. Itu yang paling penting.
Okey. Bertaklid kepada mazhab tertentu. Kita panggil kepada tajuk yang seterusnya, iaitu bertaklid. Apa hukum kita taklid dengan mazhab tertentu? Kan? Ada setengah kita taklid mazhab Syafi'i. Kan? Syafi'i mengatakan apa? Sentuh ni batal yang semayang. Kan? Sentuh wanita ni batal yang semayang. Pasal apa batal? Tak tahu. Pak Syafi'i kata lagu tu, saya apa ikut lah. Pasal apa tak tahu. Taklid ke? Kan? Kita ikut Imam Syafi'i. Kan? Apa dia subuh baca kunut. Pasal apa baca kunut ni, doa kunut ni subuh, awak tak baca masa solat lain? Tak tahu. Imam Syafi'i baca, saya pun ikut lah. Syafi'i kata ni sunat muakkad. Kita pun ikut. Kan? Bertaklid. Apa maksud taklid mazhab tertentu tu? Mazhab itu apa? Kan? Mazhab itu adalah metod sebenarnya. Kan? Metod ulama'-ulama' tertentu. Kita kata school of thought. Kan? Pemikiran ulama' tertentu. Jadi Imam Syafi'i dia ada satu bentuk pemikiran dia. Kan? Kita tengok, kita bincang Imam Syafi'i, dia punya pemikiran dia lebih kepada yang lebih sistematik. Dia punya kaedah, dan Imam Syafi'i dia akan follow dia punya kaedah dia. Imam Syafi'i lah untuk orang-orang yang pertama yang mewujudkan ilmu usul fiqh ni. Kan? Dan dia ikut follow kaedah tersebut. Kan? Kalau macam mazhab Hanafi, orang panggil dia ashabul ra'i. Kan? Dia lebih kepada metod ijtihad. Kan? Dia lebih kepada metod ijtihad, mungkin disebabkan kedudukan ketika itu Imam Hanafi jauh daripada Mekah dan Madinah, menyebabkan sumber hadis itu terhad. Jadi Imam Hanafi lebih banyak menggunakan pemikiran dia, ijtihad dia berdasarkan sumber-sumber yang ada. Kan? Imam Malik juga dia ada pemikiran dia yang tersendiri, Ahlul Madinah. Kan? Dia ada satu pandangan. Imam Malik ni dia punya kaedah pemikiran dia lebih terikat dengan amal Ahlul Madinah. Apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah tu dia tak ubah. Sebab apa? Sebab Nabi hidup di situ, para sahabat pun hidup di situ, dan amalan-amalan itu berterusan diwarisi daripada para sahabat, daripada para Nabi. Jadi Imam Malik memilih untuk beramal dengan amal Ahlul Madinah. Kan? Itu adalah metod masing-masing. Di dalam, jadi metod itu yang mempengaruhi ulama tadi di dalam membaca dalil tadi. Kan? Bila kita sebut mengenai aula mastumun nisa, kan? Aula mastumu an-nisa, kan? Maka Imam Hanafi mengatakan la masa sentuh. Sentuh di sini maksudnya adalah jima'. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu Allah SWT malu untuk secara jelas mengenai perbuatan itu. Allah mengungkapkannya dalam bentuk yang lain, yang memberi maksud kepada jima'. Kan? Dia punya isyarat-isyarat yang lain yang menyokong pandangan Imam Hanafi tadi. Kan? Imam Syafi'i pula dia ada metod dia. Kan? Metod Imam Syafi'i itu apa? Kan? Metod dia al-aslu baqa'u syai' ala ma kana. Asalnya kita kekal macam kan? Yakin. Kan? Bila kita sebut sentuh, ni metod Imam Syafi'i ni. Bila kita sebut sentuh, apa sentuh? Sentuh yang kita tahu, yang yakin itu adalah sentuh kulit sentuh lah ni. Kan? Jima' itu bermaksud sentuh juga, tetapi dia ada kemungkinan. Kan? Ada kemungkinan dia ada satu bentuk pengungkapan sahaja, tetapi yang jelasnya sentuh itu adalah sentuh. Jadi metod Imam Syafi'i jelas, sentuh, kita sentuh. Tak ada takwilan perkara yang lain. Kan? Dan ini juga disokong oleh beberapa bukti ataupun dalil-dalil yang lain. Kan? So itu adalah metod Imam setiap mazhab tadi. Dan itu adalah metod setiap mazhab tadi di dalam membaca dalil. Kan? Jadi bila kata kita taklid kepada mazhab, bukannya maksudnya kita taklid kepada imam tadi, tapi mengikut kaedah yang telah diasaskan oleh ulama tadi di dalam membaca
dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Kan? Bukan kita ikut mereka. Kan? Bukan kita mazhab Syafi'i, bukan kata kita ni ikut Imam Syafi'i. Tak. Kita ni ikut metodologi Imam Syafi'i di dalam mengeluarkan hukum hakam syarak. Itu je. Kan? Kita ikut metode yang dikeluarkan Imam Syafi'i. Kan? Okey. So samalah, ada orang dakwah kita kena ikut Al-Quran dan Sunnah, kan? Dalam perkara ni kita tengok ni ada hadis yang dhaif, kita tak terima. Sebenarnya mereka yang mengatakan beramal dengan Quran dan Sunnah itu juga merupakan satu mazhab. Mazhab apa? Mazhab depa sendiri. Kan? Dan orang yang mengikut, pasal apa hang tak baca kunut ni? Aku dengar ni ulama ni kata dalil kunut itu tak sahih. Aku ikut dia. Maka bukan ikut orang tu, dia metode orang tadi. Kan? Jadi mereka yang mengatakan tidak bermazhab itu juga bukan satu mazhab. Kan? Mazhab dia sendirilah. Kan? Sebab tu mazhab ni banyak. Kan? Mazhab Sauri, mazhab Ja'fari. Tapi mazhab-mazhab ni dah pupus. Dah tak ada dah malam ni. Kan? So sebenarnya mazhab ni metode pemikiran. Ini bagaimana kita ikut. Okey? Maka dalam masa yang sama kita kena sedar, syariat itu bukannya mazhab dan mazhab itu bukannya syariat. Itu kena jelaslah. Mazhab bukan syariat, syariat bukannya mazhab. Syariat itu lebih besar daripada mazhab. Mazhab ini bukan satu metod dalam kita nak membaca dalil-dalil syariat tadi. Itu saja. Okey? Sikit lagi dah. Kita teruslah. Kemudian tajuk yang terakhir adalah talfiq. Talfiq. Talfiq itu apa? Talfiq itu adalah mengikut satu mazhab dalam satu masalah, kemudian mengikut mazhab yang lain dalam masalah yang lain. Maksudnya apa? Menggabungkan dua ataupun lebih mazhab, lebih pandangan di dalam satu masalah. Dan di dalam masalah fiqh lah, bukan satu masalah, dalam dia menggabungkan satu, dua ataupun tiga ataupun lebih mazhab ataupun pandangan di dalam beramal dengan ibadah. Contohnya dia ambil wuduk mengikut mazhab Hanafi. Kan? Mazhab Hanafi kata apa? Mazhab Hanafi kata tak ada tertib. Tertib itu bukan rukun wuduk. Maksudnya kalau kita ambil sembahyang, kita basuh kepala dulu, kemudian kita basuh tangan, baru kita basuh muka, baru kita basuh kaki. Boleh tak? Sah dalam mazhab Hanafi. Pasal apa? Dia kata tertib itu bukan rukun. Kan? Yang kita pelik tengok, dia ni ambil sembahyang lagu mana? Mula basuh kaki, kemudian disapu kepala, kemudian dia basuh muka, lepas tu basuh tangan. Lepas tu dia pergi sembahyang. Jalan sesat apa? Kan? Tak. Kan? Itu adalah mazhab Hanafi. Kan? Tertib itu adalah sunat saja. Kan? Kalau tak ikut pun wuduk adalah sah. Kan? Kemudian dia solat ikut mazhab Syafi'i, doa qunut, baca doa qunut. Kan? Sembahyang tadi dia tak ikut tertib, tak lagi dia sembahyang, dia baca doa qunut. Kan? Tu dia mengamalkan dua pandangan dalam beramal dalam ibadat seharian. Okay. Jadi ulama bahagikan talfiq ini kepada dua keadaan. So ingat, kataan itu adalah talfiq. Talfiq itu menggabungkan dua pandangan. Okay. Dalam keadaan yang pertama, mengambil pandangan paling ringan di antara mazhab-mazhab dalam beberapa masalah yang berbeza, maka talfiq ini dibenarkan. Macam tadilah, kan, dalam masalah wuduk dia ikut mazhab lain, dalam masalah solat dia ikut mazhab lain. Jadi dia menggabungkan mazhab di dalam dua masalah ataupun lebih yang berbeza. Ia dibenarkan dengan syarat ia bukanlah secara untuk meringan-ringankan kewajipan solat ataupun kewajipan ibadat tadi. Dan Rasulullah SAW tidak pernah diberi dua pilihan, melainkan baginda akan memilih yang paling mudah selama hal tersebut tidak merupakan sesuatu dosa. Jika ia adalah dosa, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling menjauhi perkara tersebut. Kan? Dua masalah
berbeza boleh, tak ada masalah talfiq. Kan? Sebab mungkin masa dia mengaji apa ni, ambil uduk ni, dia mengaji dengan tok guru daripada mazhab Hanafi. Kan? Habis saja bab uduk, tok guru Hanafi tu meninggal. Kan? Betul dia pergi tok guru Syafi'i pula bab sembahyang. Kan? Sembahyang. Jadi dia punya wuduk ni ikut mazhab Hanafi, solat dia ikut mazhab Syafi'i. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Dan dia beramal dengan syariat juga sebab dia mengikut kepada orang yang pandai untuk membaca dalil-dalil syarak tadi. Kemudian yang ni yang kedua ni, iaitu menggabungkan dua masalah yang menggabungkan dua pandangan dalam satu masalah yang sama. Maka talfiq ini tak dibenarkan. Contohnya, saya bagi contoh kat sini. Dalam bab pernikahan, Ali bernikah tidak menggunakan wali. Mengikut Hanafi, dalam mazhab Hanafi, wali itu bukan rukun. Maksudnya boleh seorang wanita tu boleh kahwin walau tanpa ada wali. Dia boleh kahwin diri dia sendiri. Dalam mazhab Hanafi. Dalam masa yang sama juga dia kata payah nak kahwin, ayah tak bagi, kan? Kalau kita menikah ikut mazhab Hanafi lah, tak ada wali, kan? Dia pun ikut mazhab Hanafi, tak ada wali. Kemudian dia kata, tak lagi kita menikah ni sembunyi-sembunyi, tak lagi orang tahu. Ni saksi ni tahu kita menikah tak lagi ni. Dia mazhab Maliki tak ada saksi, kan? Kita tak payah guna saksi jugalah. Pasal apa? Kita ikut mazhab Maliki, kan? So, dia akad nikah ni, dia tak ada wali, dia ikut mazhab Hanafi. Dalam masa yang sama, dia tak ada saksi pasal ikut mazhab Maliki, kan? Dia punya pernikahan itu wali pun tak ada, saksi pun tak ada. Maka pernikahan itu terbatal dalam semua mazhab. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Hanafi, walaupun tak ada wali, saksi itu rukun. Kena ada saksi 2 orang. Okey. Dalam mazhab Maliki pula, tak ada saksi, tapi kena ada wali. Kan? Jadi kalau dia wali tak ada, dia saksi pun tak ada, dia telah melakukan ibadah dengan tidak mengikut mazhab Hanafi pun dia tak ikut, mazhab Maliki pun dia tak ikut. Dia ikut apa pun saya tak tahu, dia ikut lah. Kan? Dia tidak beramal dengan salah satu daripada mazhab tadi. Dia telah mewujudkan mazhab dia sendiri, yang mana mazhab itu tidak diterima dan terbatal. Pasal apa? Wali pun tak ada, saksi pun tak ada. Kan? Jadi ini tak boleh. Sembayang, campur dua mazhab. Kan? Sekali lagi, apa dia baca Fatihah? Pasal apa? Ikut mazhab Hanafi. Kan? Kemudian dia campur dengan mazhab Syafi'i pula ataupun mazhab Maliki pula dalam tu. Solat tadi terbatal. Tak boleh lah. Tak boleh. So, kan kita nak talfiq, kita nak bergabungkan, pastikan dua masalah berbeza. Habis masalah ni, masalah lain tak apa. Kan? Uduk satu masalah, solat satu masalah, membatalkan solat satu masalah. So, masalah yang berbeza. Allahu a'lam. Kita selesai dah kita punya topik yang terakhir mengenai ijtihad, taklid dan juga talfiq. Jadi kita buka sebarang kepada persoalan. Ada apa-apa persoalan nak ditanyakan mengenai tajuk ini? Okay dah ni lah. Kita dah habis dah. Esok kita tak ada kuliah dah. Selesai dah kita punya kuliah ni. Kalau ada apa-apa, inilah kali terakhir kita punya kuliah. So ada apa-apa nak tanya, boleh tanya lah ni. Dan esok kita tak ada kuliah dah, kita dah habis dah kita punya sesi yang terakhir ni. Ada kena-mengena dalam tajuk ini. So itibak dia tak ada, dia tak ada lah dalam tajuk ni. So sebenarnya yang dalam itibak dalam kerangka khusus itu kerangka khusus yang lama. So itibak itu maksudnya mengikut.
Maksud itibak itu maksudnya dia mengikut, dia bertaklid jugalah. So dia lebih kurang istilah je yang saya ingat apa ni, istilah saja yang sama. Okey, untuk exam, final exam, 30% kita akan buat dalam bentuk open book exam. 30% kita akan buat dalam bentuk open book exam pada 1 hari bulan 2. 1 hari bulan 2. Kemudian lagi 30% adalah ujian melalui e-learning juga mewakili 30%. So 60% lah. So, ujian kita akan buat pada 2 hari bulan 2. Bulan 2 kita punya open exam, 2 hari bulan 2 kita punya ujian online. Kita buat online lah dalam e-learning. Macam itulah saja objektif ujian tu, objektif lah tanda-tanda. Baik, Hasif Najah bertanya, adakah boleh seorang menggunakan pandangan mazhab yang berbeza-beza dalam masa yang berlainan tetapi dalam ibadah yang sama? Contohnya seperti wuduk tadi, hari ini ikut mazhab lain, esok pula pakai mazhab lain. Adakah boleh begitu? Baik. Dalam masalah yang sama tapi lain-lain waktu. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Tetapi seorang itu dia kena beramal dengan apa yang dia rasa betul. Kena beramal dengan apa yang dia rasa betul. Mungkin hari ini dia belajar dengan ulama ni. Ulama ni mengatakan mazhab Hanafi itu betul. Dengan mazhab Hanafi, semayang pun semayang cara mazhab Hanafi lah kan. Depan dia mengaji dengan ustaz tu, ustaz kata mazhab pandangan dia Syafi'i itu lebih betul. So dari dia apa ni masalah tersebut berdasarkan mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i kan. Jadi dia kena membuat keputusan mana yang dia rasa lebih dekat dengan kebenaran kan. Bila ulama tadi disebut dengan dalil dia hujah, dia mazhab Hanafi punya hujah, mazhab Syafi'i punya hujah, maka dia kena beramal dengan apa yang dia rasa dekat dengan kebenaran dalam hati dia. Dia kena ikutlah. Kalau bila kita dah tahu mana satu yang benar, kita tak boleh berpindah pada yang tak benar tadi. Bukan tak benar, maksudnya yang kurang. Yang kita kurang masakan benar. Kalau kita tahu hari ini kita tahu ini, kita ikut mazhab ni. So, kita tahu mazhab Syafi'i, kita rasa mazhab Syafi'i dalam masalah ini dia lebih dekat dengan kebenaran. So, kita ikut mazhab Syafi'i. Minggu depan pula kita mengaji mazhab Maliki. Maliki ni rasa hujah-hujah dia lebih kuat, lebih baik. Kita ikut mazhab Maliki. Dan itu tak apalah. Sebab dia tahu melalui kebenaran. Dia mengikut kebenaran. Kalau kita dah tahu kata mazhab Syafi'i itu lebih dekat dengan kebenaran, maka tak bolehlah kita pergi amal dengan mazhab yang lain. Sebab kita dah beramal dengan sesuatu yang tidak benar. Okey? Open book exam masa bila ya? Masa setengah. Saya tengok balik masa ada dalam WhatsApp. Saya dah letak ada punya WhatsApp, ada punya tempoh tarikh dia dan juga masa dia dalam WhatsApp. Kita solat subuh walaupun dah masuk waktu syuruk. Kalau sengaja melewatkan subuh sehingga masuk waktu syuruk, maka wajib untuk kita qada kan. Wajib untuk kita qada. Kalau kata kita terlepas, malam tu penat, letih sangat, tidak jaga-jaga, matahari dah terbit kan. Kita sengaja, maka ketika itu kita ambil sembahyang terus solat subuh. Maka kita bersolat subuh di dalam waktunya, maka dikira sebagai waktu yang kita jaga itu adalah sebagai waktu solat untuk kita. Jadi kena bersegera untuk solat. Kita tertidur dan kita terlepas daripada solat. Kita bangkit dah, tidur balik. Itu sengaja, yang itu kena qada. Itu kena qada. 2/2 tu waktu bila saya ada final exam pada hari itu juga. 2/2 tu kita saya akan buka sampai tengah malam lah. Tu untuk exam saya akan buka daripada pagi sampai tengah malam. Jadi
kamu ada banyak waktu untuk kamu pilih yang kamu selesa, kamu nak jawab waktu bila. Sampai tengah malam saya jumpa. Adakah semua komponen untuk penilaian itu diuji sewaktu minggu-minggu peperiksaan? Untuk 60% itu daripada awal, subjek daripada awal tajuk sampailah tajuk taklid dan talfiq ini. So kena study daripada ni, tajuk yang pertama sampailah tajuk yang akhir ini. Saya tak banyak kot lah, sikit je. Kan? Subjek-subjek yang lain pun lagi tebal kot. Jadi tak banyak lah saya rasa. Okay, nanti saya akan lengkapkan file-file ni dalam e-learning. Kamu boleh upload, download daripada e-learning lah file dan juga video-video mengenai apa yang kita akan insyaAllah. Okey, tak ada apa-apa soalan lah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang hadir dalam kita punya kuliah dan juga tutorial sepanjang 14 minggu pengajian ini. Jadi mudah-mudahan kamu dapat jawab dengan baiklah peperiksaan. Sebenarnya apa yang ilmu yang kita belajar ini bukan sekadar peperiksaan, dia adalah satu ilmu yang kita gunakan sehari-harian. Sebab itu usul fiqh ini adalah ilmu mengenai kefahaman. Kalau kamu tak faham, kamu akan mengalami banyak kerugian dalam hidup. Sebab itu penting sekali kita faham mengenai usul fiqh. Dia akan memudahkan banyak kehidupan kita. So study elok, study dengan niat supaya Allah memberikan kita kebaikan daripada ilmu. Itu saya nak pesan. Jangan study sebab untuk exam. Kamu akan rugi. Kan? Rezeki itu jangan takut. Kan? Rezeki itu jangan takut, Allah dah tetapkan rezeki kita. Yang penting kita sentiasa melakukan perkara yang benar. Mengaji sungguh-sungguh. Study betul-betul. Niat kerana Allah, niat untuk menjadi orang yang lebih baik. Bukan sekadar untuk exam. Kalau yang belajar hanya untuk exam, maka kita telah mensia-siakan masa kita untuk kita mengejar habuan dunia yang Allah dah tetapkan lah. Kan? Ada orang yang dapat 4 flat kerja, gaji 1,500. Kan? Lah tak ada kerja. Dan ada orang yang grad biasa aja. Kan? Tapi tiba-tiba habis grad dapat offer yang baik. Kadang-kadang ada yang jadi businessman. Rezeki Allah dah datang dah. Jangan risau. Yang penting kita niat menjadi orang yang lebih baik. Saya doakan kamu semua berjaya di dalam kehidupan kamu, kan, berjaya di dalam pelajaran, berjaya di dalam kehidupan dan sebagainya. Ada apa-apa masalah? Ya, doa dengan Allah Taala. Kan, dialah menyelesaikan masalah kita. Kan? Baca doa, baca doa yang memudahkan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kita ada masalah serabut, ya Allah, tak selesai, buat tak menjadi assignment banyak, ya Allah, kan? Mengadu dengan Allah Taala. Allah akan berikan kepada kita keberkatan masa, keberkatan waktu. Kita buat sat je jadi. Kan? Amalkan doa ni. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, kau jadikanlah sesuatu mudah itu apa yang kau nak kau jadikan dia mudah. Kan? Ataupun paling tak tahu nak baca doa apa, istighfar. Pengalaman istighfar ni memang kita melazimi istighfar, Allah akan mempermudahkan banyak kehidupan kita. Kita nak baca istighfar ni, paling baik baca sebelum tidur. Tidur tu, main isyak tu istighfar, ambil tasbih, istighfar 100 kali. Dan aman, jadikan dia sebagai amalan. Main isyak, istighfar 100 kali. Kan? Akan tengok bagaimana Allah akan mudahkan kehidupan kamu. Duit tak ada, Allah akan mudahkan. Payah nak masuk mengaji, Allah akan mudahkan. Ada keluarga, Allah akan mudahkan. Ada masalah dengan kawan-kawan, Allah akan mudahkan, insya-Allah. Istighfar. Ini jangan lupa.
Jadi mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam suatu masa yang lebih baiklah. Kita doakan kejayaan untuk semua. Arakum bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.